Selamat malam. Bukan itu saja, malah terdapat juga babak yang menampilkan permainan yang sangat sinonim dengan Malaysia, iaitu sepak takraw. Oh, Sepak takraw. Hebat betul makna sepak takraw. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku bakalan reaction 10 anime yang mempunyai elemen dari Malaysia korang tak sangka. Hari ini bakalan aku reaction dari channel kebanggaan Elsa Widianti Putri, yaitu siapa lagi kalau bukan Faktau Channel. Jangan lupa di subscribe guys. Nah, bagi teman-teman semua yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Jangan lupa di follow. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan updatean terbaru dari channel ini atau video-video yang udah aku upload dan belum sempat nonton, bisa langsung cek aja link deskripsi di bawah ini, udah aku masukkan ke dalam playlist. Teman-teman tinggal klik aja mau nonton video apa di channel ini. Oke, thank you so much. Tapi sebelum dimulai video resennya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video resennya. Are you ready? Let's go! Kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini, Okey. pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, Sudah sangatlah sembuh, diadu-adukan. Komen saja dekat bawah. Siri animasi Dragon Ball sebenarnya berasal dari Malaysia? Mesti ramai yang tak percaya kan? Masa sih? Sabar. Sebelum korang cakap Faktau suka klaim-klaim, Dragon Ball. biar Faktau terangkan. Sebenarnya apa yang Faktau maksudkan ialah bukanlah orang Malaysia yang menghasilkan cerita Dragon Ball 100%. Tapi pada tahun 1980-an, sebuah syarikat tempatan iaitu Lensa Film telah mendapat kontrak untuk bekerjasama dengan Toei dalam menghasilkan animasi Dragon Ball, di mana seramai 6 artis tempatan telah dipilih untuk menjalani latihan di bawah Toei. Dikatakan artis tempatan Malaysia telah terlibat dalam penghasilan siri animasi Dragon Ball dari musim 1. Menarikkan Wow. fakta ni. Sebenarnya banyak lagi siri anime baru dari tahu aku, Jepun guys. yang melibatkan warga tempatan, dan ini telah menyebabkan banyak elemen dari Malaysia telah diterapkan. Jadi dalam video kali ini, Faktau akan senaraikan siri anime yang mempunyai elemen dari Malaysia. Okey. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan stream. Jom. 10 anime yang Siapa mempunyai yang suka anime elemen langsung dari komen di bawah Malaysia. guys. Langsung komen. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Aku suka anime sih. 10. Nana Marusan Batsu. Nana Marusan Batsu merupakan sebuah siri anime yang dihasilkan oleh TMS Entertainment pada tahun nak 2017. Anime ini pernah nonton mengisahkan aku ni, tentang guys. seorang pelajar bernama Koshima Shiki yang baru memasuki sekolah menengah. Beliau yang merupakan seorang ulat buku kemudian telah dijemput untuk menyertai kumpulan kuis misteri di sekolahnya, di mana kemudian beliau telah menyertai banyak pertandingan kuis bersama kumpulannya. Apa yang mengejutkan, ketika pusingan akhir dalam salah satu pertandingan kuis, mereka telah ditanyakan soalan di mana jawapannya adalah Delight in Johor Bahru. Tak tahulah apa soalannya. Tapi bangga Bahru betul dibilang. bila tengok nama Johor Bahru dan Malaysia ditulis pada papan putih peserta dalam cerita ni. Wow. 9. Psycho Pass. Bagi Faktau, ini merupakan antara anime yang mempunyai grafik paling cantik dalam senarai ni. Psycho Okey. Pass merupakan siri televisyen Psycho anime thriller psikologi cyberpunk yang dihasilkan oleh Production IG pada tahun 2012. Cerita ini bermula pada abad ke-22 apabila Jepun menguatkuasakan Sibyl, iaitu satu kaedah untuk menentukan tahap ancaman setiap manusia
dengan memeriksa keadaan mental mereka untuk mengesan tanda-tanda niat jenayah yang dikenali sebagai psikopas. Dalam episod pertama musim ketiga cerita ini, K. Mikhail iaitu salah seorang anggota Biro Keselamatan Awam telah didatangi oleh seorang wanita dari Malaysia. Kalau korang perhatikan, wanita itu cuba berkomunikasi dengan ada K Melayu. menggunakan terjemahan Melayu bahasa Jepun. Melayu dan di Jepun. telefonnya. いますから列に並んで Fu, bukan biasa-biasa. 8. Keren banget. Mayonaka no Occult Komuin. Anime ini mungkin tidak begitu popular, jadi Ya, tak aku ramai tak yang tahu sebenarnya terdapat penampilan Malaysia di dalam cerita ini. Mayonaka no Occult Komuin atau dalam bahasa Inggerisnya Midnight Occult Civil Servants merupakan siri anime yang ditulis oleh Yoko Tomatsu dan dihasilkan oleh Liden Films pada tahun 2019. Anime ini mengisahkan tentang Arata Miyako, iaitu seorang kaki tangan kerajaan baru yang mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Telah ditugaskan untuk menyelesaikan kejadian paranormal yang berkaitan dengan ilmu gaib. Dalam episod 5 cerita ini, Arata telah bertemu dengan sejenis makhluk yang dipanggil Pandora yang mempunyai keupayaan untuk mengumpul emosi di seluruh dunia. ちょうだいって言ってます何を Apa yang menarik, makhluk ini sedang mencari perasaan kehilangan cinta 私の晒し物も喪失感だけど dan telah mendapati seorang wanita di Malaysia memilikinya. いくつかこのアジアあたりに落ちて Oh, しまう sial. Dia kemudian mengambil perasaan itu dari wanita tersebut. 戻るだけ Kalau korang perhatikan betul-betul, siap ada KLCC lagi. Hahaha. Wih, 7. mantap. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Ah, Siapa sangka Malaysia juga pernah tampil dalam siri anime Jepun pada tahun 90-an ini. Cowboy Bebop merupakan siri anime berkonsepkan fiction science. I think it's time we blow this scene. Get everybody. ayo warga warga Yang telah yang dihasilkan lahir oleh tahun Sunrise 90-an. pada tahun Nonton ini enggak? 1997. Cerita ini menggambarkan dunia pada tahun 2071 di mana waktu Wah. itu bumi mengalami 27 kemusnahan sehingga sebagian besar kawasan di 2071. bumi ini tidak boleh didiami. Dalam salah satu pengembaraan sekumpulan pemburu yang bekerja di dalam sebuah kapal angkasa yang bernama Bebop, mereka telah mendarat di Bebop. Malaysia. Mendaratnya di Malaysia, guys. Cuba tengok ni. Tiket bas menggunakan mata wang ringgit. Oh, Bukan itu saja. Malah korang boleh Bukan, nampak ya, latar belakang ya. Kuala Lumpur dan KLCC lagi tau. ya. Bangga betul rasakan. Kalau korang nak tahu, So what brings you back Netflix from the dead? ada buat live action siri anime Oh, ini no idea, yang dibintangi oleh John Cho I go by pada Spike tahun Spiegel 2021. Ada sesiapa dah tengok? Pada pandangan korang, daripada 10, berapa rating untuk cerita ni? Aku belum nengok sih, nantilah aku tengok ya di Tenang. Netflix. Oke. Shokugeki no Soma. Mesti korang tahu cerita ni kan? Fakta pernah cerita dalam video 10 makanan Malaysia yang terkenal di luar negara. Oh, aku belum nonton sih yang ke dalam cerita itu. anime. Cuba korang tengok ni. Shokugeki no Kari. Soma atau dalam bahasa Inggerisnya Food Wars merupakan siri anime berkonsepkan masakan yang telah dihasilkan oleh JC Staff. Anime ini berkisarkan tentang seorang pemuda bernama Soma Yukihira yang bercita-cita untuk menjadi chef sepenuh masa di restoran keluarganya dan mahu mengatasi kemahiran memasak ayahnya. Beliau telah masuk ke sekolah memasak elit di mana kemudiannya beliau terlibat dalam banyak pertandingan masakan yang dipanggil Shokugeki. Shokugeki. Pada musim kedua cerita ini, dalam salah satu pertandingan yang bertemakan kari, salah seorang peserta dalam pertandingan Roti itu canai. telah menyediakan hidangan dari Malaysia, iaitu laksa. Oh. Laksa ni memang bau dia kuat sikit, tapi sekali dah rasa,
Sedap Tak boleh nak laksa. berhenti makan. といった癖の強さ 5. Laksa Ni kari. Chijo. Nichijou. Fak tahu yakin mesti anime ini tidak asing lagi bagi korang kan? Ni Chijo atau My Ordinary Life ini merupakan siri anime komedi berkonsepkan chibi yang sangat Chibi, popular chibi. mengisahkan tentang telatah 3 orang wanita dari sekolah menengah iaitu Mio Naganohara, Yuko Ayoi dan Mai Minakami. Anime ini telah ditulis dan diilustrasikan oleh Keiichi Arawi dan diterbitkan oleh Kyoto Animation pada tahun 2011. Cerita ini antara yang paling banyak menampilkan Malaysia dalam senarai ini tau. Ini kerana banyak babak yang memaparkan watak dalam cerita ini menggunakan bahasa Malaysia. Oh. スラマッパギーゆっこスラマンマラム Bukan itu saja, malah terdapat juga babak yang menampilkan permainan yang sangat sinonim dengan Malaysia iaitu sepak takraw. Oh. セバタクロー Hebat betul makna sepak takraw. Patut nak jadi tekong pun tak lepas. 4. Sangatsu no Lion. Baik banget Siapa ternyata ya pernah guys. tengok cerita Honey and Clover? Anime dalam list kali ini dihasilkan oleh pelukis yang sama, Sangatsu no Lion atau bahasa Inggerisnya March Comes In Like a Lion atau Bulan March Datang Seperti Singa. Merupakan siri anime bertemakan romantik yang ditulis dan dilukis oleh Chika Umino dan diadaptasikan Chika. oleh Studio Chef pada tahun 2016. Anime ini berkisahkan tentang kisah kehidupan Rei Kiriyama iaitu seorang remaja introvert yang telah kehilangan ibu bapanya dalam satu kemalangan. Walaupun baru berusia 17 tahun, beliau berusaha untuk hidup bersendirian di Tokyo. Dan juga merupakan Aku juga udah seorang pemain nonton guys. shogi Ada yang udah iaitu nonton. catur Ini jepun seru banget sih. profesional. Tapi aku nggak nyangka ada elemen Malaysia di Kalau korang nak Anime tahu, ini. anime ini telah memenangi banyak anugerah sehinggakan pernah tercalon dalam kategori manga Ya. terbaik pada tahun 2009. Dalam salah satu siri cerita ini, terdapat satu babak di mana Rei telah mendapat kiriman postcard ketika sedang meraihkan sambutan Christmas. 年賀状2枚 Dan apa yang membanggakan, salah satu postcard itu adalah dari ketua kelab shoginya yang dikirimkan dari Malaysia. Oh ya Allah, kak aku nggak ngeh. Oh ya, siri anime ini pun ada live action juga tau. Siapa dah tengok? もんね不幸ぶって人ん家に踏み込んで Baru tahu aku 家族をめちゃ guys. めちゃに壊すの Nggak が sadar aku. 3. Hyoka. Hyoka. Kalau korang jenis sukakan cerita yang berkonsepkan misteri dan penyiasatan, korang wajib tengok cerita ni. Oke. Hyoka merupakan anime yang mengisahkan tentang seorang remaja bernama Oreki Hotaro bersama rakan-rakannya iaitu Fukube Satoshi, Ibara Mayaka dan Chitanda Eru disebabkan sikap ingin tahu daripada ketua kelab mereka, Chitanda Eru, telah mendorong kumpulan ini lebih cenderung kepada menyiasat kes-kes misteri yang berlaku di sekolah mereka. Konon-kononnya macam detektif lah. Dalam episod 4 cerita ini, ketika Oreki dan kawan-kawannya pergi ke rumah Chitanda Eru untuk menyiasat kes bersama-sama. お待ちしていました Oreki telah memberitahu Eru yang beliau mahu ke tandas ちょっと手洗いを借りていいか disebabkan rumah Eru terlampau besar. Oreki Besar telah banget. tersesat dan tersalah masuk ke bilik tidur Eru. Terdapat banyak buku-buku kajian dan postcard di atas meja Eru dan jika korang perhatikan betul-betul, terdapat postcard dari Malaysia. Oh ya? Gelap sangat pula gambar. Kejap Faktor terangkan sikit. Nampak tak? Oh, Serta iya, Malaysia pun ini. ada. Rebutan. 2. Wah. Danshi Kokose no Nichijou. Danshi Kokose no Nichijou atau Daily Life of High School Boy merupakan anime yang berkonsepkan komedi
yang diterbitkan pada tahun 2012 dan dihasilkan oleh Studio Sunrise. Cerita ini lebih menumpukan kepada kisah kehidupan tiga rakan dari sekolah menengah Sanada North Boys yang terdiri daripada Tadakuni, Yoshitake Tanaka dan Hidenori Tabata dengan telatah gila-gila mereka yang pasti akan buat korang tak kering gusi. Oh ya? せめて振りだけでも Dalam episod 3 siri ini, Terkejut, Tadakuni weh, dan terkejut. kawan-kawan sekolahnya sedang bermain pingpong di mana dalam permainan itu mereka perlu menjawab soalan kuis sambil memukul bola お tersebut. 題に答えて球を打つあれか So, banyaklah sebenarnya kuis yang Tadakuni ni tak dapat jawab. Disebabkan terlalu marah, Tadakuni memutuskan untuk mereka soalan kuis sendiri. Soalannya ialah, namakan negara yang mempunyai bulan di bendera mereka. Dan permainan ini dimulakan dengan Tadakuni menjawab Malaysia. 国旗に月のマークが入っている国の名前マレーシア Tapi malangnya semua kawan-kawannya dapat menjawab. Malaysia. Dan apabila sampai giliran Tadakuni, beliau tak dapat jawab. Ini kerana Tadakuni hanya tahu negara Malaysia je. Berarti kamu fans nomor 1 Malaysia gitu ya, Tadakuni? Anime yang terakhir dalam list ini merupakan yang paling special tau. Oh, Anime ini Dreamcatcher. bukan sahaja menampilkan Malaysia, malah anime itu sendiri dari Malaysia. Wow. Anime yang berlatar belakangkan negara Penang ini Wah, Penang mengisahkan guys. tentang beberapa orang wanita dari Penang Straight High School yang berusaha untuk menyelamatkan bandar mereka dengan meningkatkan kesedaran kepada kejiranan di tempatnya dan mengajak mereka untuk tidak membenarkan kawasannya dirobohkan untuk pembangunan bandar baru. 取り壊されるとなんだって Apa yang menariknya, anime yang dihasilkan oleh studio tempatan iaitu Yore Production ini dibuat berlatar belakangkan konsep 3D tetapi dengan gaya lukisan 2D. Bukan itu saja, malah suara latar setiap karakter di dalam cerita ini menggunakan suara orang Jepun sendiri. Fakta menarik, animasi pertama yang dihasilkan oleh Yore Production adalah The Cliff House, iaitu sebuah animasi pendek di mana animasi ini telah memenangi banyak anugerah antarabangsa seperti dari Amerika Syarikat, Itali, India, Jepun dan Spanyol. Luar biasa Walau banget. bagaimanapun, anime Animator projek Malaysia. Dreamcatcher ini belum lagi diterbitkan dan mereka belum mengumumkan lagi tarikh untuk mengeluarkan cerita ini. Namun korang boleh tengok update untuk anime ini di yoredreamcatcher.com. Fakta ada sediakan link di bawah. Ada lagi tak anime yang menampilkan Malaysia yang fakta tertinggal? Kalau ada, boleh komen di bawah. Mungkin Fakta boleh buat part 2. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys. Nah, itu dia guys tentang 10 anime yang mempunyai elemen dari Malaysia. Jujur banyak banget. Aku nggak nyangka ternyata. Meskipun hanya kayak sekilas, ternyata itu ada elemen dari Malaysianya gitu loh. Kita bakalan nggak sadar juga sih guys, karena bakalan fokus ke jalan atau alur ceritanya gitu. Apakah teman-teman ada yang seperti aku yang baru tahu tentang ini? Wah, thank you Fakta, thank you banget. Terima kasih banyak. Akhirnya nambah lagi ilmu aku, nambah lagi pengetahuan aku tentang anime yang dimana aku pernah nonton salah satunya tadi. Aku nggak sangka itu ada elemen Malaysianya jujur guys. Tapi aku salut sih guys, ternyata juga ada anime buatan tempatan, buatan Malaysia sendiri yang udah banyak mendapatkan penghargaan di luar negara gitu. Wah, luar biasa sih. Semoga anime dari Malaysia, dari tempatan tepatnya, bisa semakin berkembang. Anime itu juga sekarang kan masih banyak banget yang suka gitu. Yaudah guys, kayaknya cukup sekian video lesson kali ini. Semoga menambah informasi dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Dari yang belum tahu jadi tahu kayak aku. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke sosial media yang teman-teman suka. Jangan lupa di follow Instagram aku juga di @elsawidiantiputri. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.